A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hari ini kita masih lagi di bawah tajuk usul yang ketujuh, iaitu usul mentafsirkan Al-Quran berpandukan pada ayat sebelum dan selepas. Itu tafsir Al-Quran bima sabaqa wa ma lahiqa minal ayat. Ataupun mungkin di dalam setengah mufassir, setengah kitab dia menggunakan istilah yang berbeza, iaitu tafsir Al-Quran berpandukan persesuaian ayat, tanasubul ayat ataupun ikatan antara ayat, rabtul ayat. Sama ada rabtul ayat ataupun tanasubul ayat, ianya lebih kuranglah dengan masabaqa malahiqa ataupun siyak dan sibak. Yang ini kita kaitkan suatu tafsiran terutamanya kepada istilah ataupun kalimah-kalimah ataupun mungkin frasa yang mungkin mengelirukan ataupun yang mungkin kita nampak tidak ada secara zahirnya lah, tidak ada perkaitan dengan ayat-ayat, dengan kumpulan ayat. Katalah kumpulan ayat menceritakan sesuatu yang lain, tiba-tiba berada di tengahnya tafsiran ataupun tafsiran yang mungkin seolah satu cerita yang disisip masuk. Jadi agak mengelirukan. Tengah-tengah cerita hari kiamat tiba-tiba masuk cerita tentang apa kita kata, tentang hari rumah tangga contohnya lah. Jadi untuk mentautkan kesinambungan dan kesesuaian, keseragaman tersebut, kita kena tengok juga siyak dan sibak ayat tersebut, ataupun tanasubul ayat, kemunasabahan dan juga rabtul ayat, ikatan di antara ayat. Jadi usul ni sebenarnya agak tinggi dah, agak berat lah untuk orang awam, sebab usul ni sebenarnya untuk orang, untuk mufassir, untuk orang yang nak mentafsirkan. Jadi kita masyarakat awam mungkin kita akan faham bila dikupas oleh mufassir yang punya ilmu yang tinggi. Jadi apa gunanya kita belajar ni? Jadi sebenarnya jangan kita nampak bahawa ini ilmu untuk mufassir, kita tak perlu belajar. Kita pun walaupun tidak sebagai mufassir, kita juga adalah pelajar kepada mufassir, kan? Kita juga tengok kitab-kitab tafsir ataupun kita juga mendengar orang yang mentafsir. Kita pergi ke kelas-kelas tafsir dan kita boleh pilih kelas tafsir mana yang kita rasa lebih tenang hati kita berdasarkan usul yang telah kita belajar. Walaupun mungkin kita tak boleh nak kaitkan sendiri. Bukannya mudah ni nak kaitkan usul. Bukan semua mufassir boleh kaitkan usul-usul. Gini kan kita kata siyak dan sibak. Mungkin bukan semua tempat pun, kan? Bukan semua tempat pun yang ada yang kita nak kaitkan ataupun boleh kita kaitkan. Jadi paling kurang pun kita belajar, walaupun kita bukan ahli tafsir, kita sebagai pelajar tafsir ataupun pendengar saja, tapi kita sudah ada gambaran tentang usul ini. Yang ni kita boleh tahu bahawa mufassir ini, ataupun kita boleh baca, ataupun kita boleh tahu kita kata merujukan sesiapa tentang tafsir mana. Contohnya bila bertemu dengan ni, kita sudah tahu ini sebenarnya kalaulah ada berlaku kekeliruan, kita sudah nampak, kita sudah boleh pecahkan, kita sudah boleh rungkaikan pecahan tersebut melalui usul ni pada tempat-tempat. Dan sebenarnya sangat penting usul ni, sebab ada tempat-tempat yang dikaitkan dengan cerita-cerita Israiliyat yang langsung tidak ada kaitan, malah boleh menjatuhkan maruah seorang nabi. Kalau kita tak ada basic ni, mungkin kita akan termakan ataupun paling kurang kita akan pening. Kita akan rasa macam ialah berdasarkan tafsiran. Malah kadang-kadang tafsiran itu melalui mufassir-mufassir yang muktabar ataupun yang diterima pakai. Jadi bila kita kata, contohnya kita kata cerita-cerita Israiliyat yang buruk kan, para anbiya yang meletakkan taraf mereka tu tidak setaraf dengan para anbiya yang lain,
dan itu mungkin hanya ataupun satu-satunya rujukan, maka kita terima. Kalau kita tak boleh terima dengan hati tenang pun, kita rasa macam takut rasanya. Sedangkan sebenarnya ianya telah dirungkai pun bahawa cerita itu adalah cerita berdasarkan katalah riwayat Israiliyat ataupun cerita itu lapisan pertama. Sebab Al-Quran ni banyak lapisan dia. Ada banyak ada maksud, dia ada beberapa lapisan maksud. Kadang-kadang itu dia ada lapisan maksud. Al-Muradul Awwali dia, Al-Murad Al-Thanawi dia. Kan? Cuma kita kena hati-hati juga sebab kesemuanya mestilah berpaksikan dalil dan usul. Tak boleh mudah-mudah kita pakai maksud kedua, maksud ketiga dengan hawa nafsu, sebab dia boleh membuka pula kepada apa kita kata tafsiran batini yang tidak berpijak di atas kita kata apa ni, di atas asas yang konkret. Sebab itulah usul ni walaupun rasa berat, walaupun rasa agak tinggi, tapi penting. Biar kita tahu ada usul ni. Anda percaya dengan ada usul yang begini, kita sudah lebih sikit pada orang lain. Allah sudah berikan sedikit ilmu tentang memahami kalamnya yang sangat penting ini. Mungkin tak semua orang boleh tahu. Jadi usul ni adalah usul yang tidak kalah pentingnya daripada usul yang lain sebelum ni. Jadi usul tafsir Al-Quran bima sabaqa wa ma la yahqa min al-ayat. Baik, kita dah bahaskan tentang semalam tentang apa kita kata perkataan al-muttaqin, perkataan al-hikmah. Walaupun banyak maksudnya al-hikmah, tetapi ada tempat-tempatnya melalui siyak dan sibak dia bermaksud dengan maksud yang lebih khusus. Sama juga dengan perkataan al-muttaqin, al-musyrifin dan seumpamanya. Baik, hari ini kita ke contoh pula. Contoh tafsiran Al-Quran yang ada dua makna. Ada satu maksud ataupun murad, dia murad al-awwali dan ada murad al-thanawi. Murad maksud selapis dan maksud dua lapis. Yang mana kedua-duanya maksudnya juga. Tetapi kadang-kadang dalam nak menterjemahkan ataupun mentafsir ataupun menolak syubhah, kita kena tahu bahawa maksud yang sebenar, maksud awwali, maksud sebenar itu harus kita pegang. Kalau kita tak tahu maksud ni, hanya berpegang pada saat maksud satu lagi, ada ruang-ruang yang boleh disuntik dengan suntikan syubhah ataupun kekeliruan, percampuran di antara cerita-cerita Israiliyat yang boleh menjatuhkan maruah seorang Rasul. Baik, contoh yang pertama ayat 16 hingga ayat 19 surah Al-Qiyamah. Secara zahirnya tidak bersesuaian dengan ayat sebelum dan selepas. Maksudnya kita baca surah Al-Qiyamah, nama surah tu pun surah Qiyamah kan? Surah tu pun nama surah Qiyamah. Tentulah ceritanya tentang kiamat lah. Cuba kita tengok ayatnya. Bermula daripada ayat awal lagi. La uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwamah ayahsabul insanu an lan najma'a 'idhamah bala qadirina ala an nusawwiya bananah. Seterusnya ayat tu sampai ke ayat 15. Umumnya cerita tentang kiamat. Fa idza bariqal basar wa khasafal qamar wa jumi'a asy-syamsu wal qamar yaqulul insan yawma idzin ainal mafar kalla la wazar ila rabbika yawma idzinil mustaqar yudabba'ul insan yawma idzin bima qaddama wa akhar. Tu cerita tentang kiamat dan tentang akhirat, tentang hari selepas kehancuran dunia. Balil insanu ala nafsi basirah walau alqa ma'adirah. Ini pun masih lagi cerita tentang hari kiamat, hari kita berhadapan dengan dengan peristiwa selepas itu, berhadapan dengan kita membawa nasib kita baik atau buruk, amal kita ke neraka ataupun ke syurga. Tiba-tiba ayat yang ke 16, ayat itu berbunyi la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Ayat itu khitabnya ditujukan kepada Nabi Muhammad. Ketika mana? Ketika Nabi SAW menerima wahyu. Jadi ayat ni kalau kita tengoklah mana-mana terjemahan ke, dia akan terjemah la tuharrik bihi lisanaka ya Muhammad. Janganlah engkau Muhammad menggerak-gerakkan lidah engkau lita'jala bih,
agar engkau mempercepatkan bacaannya. Bacaan ke apa? Al-Quran. Inna alaina jam'ahu wa qur'anah. Sungguhnya jam'ahu wa qur'anah, mengumpulkan dan membuat engkau boleh baca itu adalah tugas kami. Ala tu alal wujub, kewajipan kami. Jadi engkau tak boleh rusing. Jangan engkau nak percepatkan. Sebab dalam apa ni tafsiran apa ni Ibn Abbas dihuraikan lebih banyak ini peristiwa ini ataupun kalau kita merujuk kepada asbabun nuzulnya ialah ketika Nabi SAW dia rasa rusing, rasa tak ada nak mari. Kadang-kadang Jibril mari, sebab kita tahu dalam hadis pun bahawa Nabi SAW ketika menerima wahyu dia ada beberapa kaedah wahyu. Ada time yang kena wahyu yang Nabi suruh berak, ada Nabi rasa orang kan. Yang mana Nabi Nabi kata pada ialah bila Jibril datang berupa dengan rupa manusia. Kan kayak cerita kita dengan Abu Nabi SAW kadang-kadang didatangi Jibril, semua orang nampak tu kan, pakai baju putih tu. Apa ni? Akhirnya bila sahabat tanya siapa tu, Nabi kata Jibril, datang kepada kamu untuk mengajar li'alimakum dinakum, untuk mengajar kamu agama kamu. Hak tu tak berat. Hak tu paling ingin Nabi kata kalau bentuk. Tapi kalau dah bentuk yang berat, yang Nabi gambarkan sebagai seperti dentingan loceng, dah, ataupun Nabi gambarkan seperti berantai yang diheret di atas batu, tu rasa berat. Jadi ada kadang-kadang beberapa suasana. Ada satu suasana tu Nabi SAW macam rasa macam dia rasa macam tak ada, dia rasa nak cepat, dia takut tak ada. Jadi ini teguran Allah, la taharrik bi lisanaka lita'jala bih, janganlah engkau cepat-cepat gerak-gerakkan lidah engkau untuk mempercepatkan bacaannya. Sebab apa? Inna alaina jam'ahu wa qur'anah. Sebab jangan rusing sebab kami, itu tugas kami untuk membuatkan engkau dapat membaca dan dapat mengumpulkan Al-Quran tersebut. Idza qara'nahu fattabi' qur'anah. Bila kami baca maka barulah ikut. Jangan sekali. Tenang, dengar dulu. Baca bila Jibril baca, habis Jibril baca barulah baca. Idza qara'nahu fattabi' qur'anah, thumma inna 'alaina bayanah. Kemudian kami juga akan menjelaskan hak mana hak perlu pada penjelasan, ataupun kalau kamu bimbang, takut tak faham, kami yang akan perjelaskan. Sebab inna 'alaina jam'an qur'anah. Kalla bal tuhibbuna al-ajilah wa tadaruna al-akhirah. Seterusnya pula ayat tentang, balik semula kepada cerita tentang al-insan tadi yang berhadapan dengan hari akhirat. Jadi ayat ini, ayat 15, 16, 17, 18 dan 19 ni seolah-olah ataupun zahirnya nampaknya dia satu sisipan cerita Nabi di tengah-tengah cerita tentang hari kebangkitan ataupun hari kiamat. Ini sekali nampak macam tak masuk, tak kena, tak ngam. Penceritaan tu tidak ngam, tak masuk tengah-tengah lagu tu. Nak bila tafsiran Ibn Abbas tentang cerita ni pun memang berdasarkan hadis ataupun berdasarkan asbab nuzul, itulah cerita yang sebenar. Okey, jadi hak ni adakah maksudnya sebegitu ataupun benarkah itu satu-satunya maksudnya? Sebagaimana yang kita sebut tadi bahawa itu salah satu maksudnya juga. Dan kemungkinan kalaulah Ibn Abbas mendakwa bahawa asbabun nuzulnya berkaitan dengan ataupun ayat la taharrik bi lisanaka lita'jala bi ini berkaitan dengan peristiwa Nabi cuba nak menghambat, nak mengejar bacaan Jibril, ya mungkin betul. Ayat yang lain pun wala ta'jal fata'ala Allahul malikul haq wala ta'jal bil Quran min qabli an yuqda ilaika wahyu. Itu pun berkaitan dengan ini juga. Wala ta'jal bil Quran min qabli an yuqda ilaika wahyu. Ini juga teguran yang sama. Maksudnya benda itu bukan salah. Tafsiran sebegitu tidak salah. Dan itu tafsiran yang betul, berkaitan ataupun ada kesinambungan, ada kaitannya dengan peristiwa penurunan wahyu. Tetapi adakah itu satu-satunya? Tak. Ini hebatnya Quran.
dia mungkin ada makna yang lain dah, malah makna itu makna yang pertama. Makna awali dipanggil, murad al-wali, makna yang pertama, makna yang sebenarnya, bahawa ia bukan berkaitan dengan ayat ni, tidak hanya berkaitan dengan bacaan Nabi ataupun bacaan Al-Quran Nabi, tapi dia masih lagi tentang penceritaan al-insan dalam surah Al-Qiyamah tadi. Dalam surah Al-Qiyamah tadi, ayah sabul insan allan najma'a idhamah, ceritanya masih lagi bertaut. Jadi ayat yang ke 15, 16, 17, 18 dan ke seterusnya ke 20, 21 dan seterusnya adalah masih lagi cerita tentang kiamah. Bukan cerita tu. Hak ni bukannya mudah. Suatu benda yang halus ini, yang diperhatikan. Sebabnya kita berhadapan dengan tafsiran konvensional, tafsiran popular, tafsiran kuat diambil oleh mana-mana mufassir bahawa ianya cerita tentang Nabi SAW menghambat bacaan Jibril. Okay. Jadi ini hebatnya Al-Quran. Kadang-kadang kita macam kita belajar hadis juga, kadang-kadang Nabi dipanggil ta'mimul jawab, Nabi mengumumkan jawapan kepada suatu persoalan yang khusus, tapi Nabi umumkan. Ini hebat juga Nabi SAW. Kadang-kadang orang bertanya dengan soalan-soalan yang khusus, Nabi tidak terpancing dengan soalan tersebut dengan menjawab jawapan khusus. Sebab kalau Nabi menjawab dengan jawapan khusus, maka hukum yang terkandung dalam hadis Nabi dia akan khusus kepada asbabil wurud itu saja. Sama juga dengan Al-Quran. Sebagaimana kita tidak bataskan hukum itu dengan asbabil wurud dalam hadis, kita juga tidak bataskan hukum ataupun pengertian Al-Quran dengan asbabil nuzul sesuatu ayat. Sebab dia ada makna yang umum. Dia tidak terbatas dengan maksud itu. Walaupun dia melalui peristiwa yang khusus, tapi maknanya tidak khusus. Maknanya lebih terbuka. Mungkin 2 lapis, mungkin 3 lapis, mungkin banyak lapis. Atas tadabbur atau pemerhatian, si pemerhati lah. Kan? Contohnya Nabi SAW bila orang tanya tentang telaga Bi'ru Buda'ah tu, yutrah alaihi, apa ni yang dilemparkan apa sahaja. Orang tanya tentang tu. Tanya tentang telaga tu, bagaimana Nabi boleh ambil air semaya tak ni? Nampak kotor sangat gini-gini. Nabi jawab, Nabi tidak merujuk kepada telaga tu. Nabi kata al-ma'u tahur la yunajjisu syai'. Itu satu jawapan yang umum untuk ke semua air, hukum air. Bukan kepada telaga tu saja. Tapi kalau Nabi kata, oh telaga tu kok, Nabi jawab khusus, maka kita tak boleh ambil istifadah daripada hukum tu sebab dia telah khusus untuk telaga tu. Sama juga Al-Quran. Kita jangan khususkan sesuatu yang boleh kita umumkan ataupun memang ada makna umum. Okay? Baik, jadi ini contoh yang pertama tentang suratul Qiyamah. Kalau kita perhati ayat ni, la uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwamah. Kalau tengok terjemahan je dalam nota kita, muka surat ni, muka surat 11 ataupun 12, 10, 11. Okay. La uqsimu biyaumil qiyamah, aku bersumpah dengan hari kiamat. Wala uqsimu bin nafsil lawwamah, dan aku bersumpah dengan jiwa yang amat menyesalinya. Ayah sabul insan allan najma'a idhamah. Ayah sabul insan, apakah manusia itu mengira bahawa kami tidak akan dapat mengumpulkan kembali tulang temulangnya? Maksudnya orang manusia ni dia tak percaya, yang tak percayalah bahawa selepas kita hancur lebur ni, adakah kita akan dibangkitkan semula? Bala qadirina ala an nusawwiya bananah. Bahkan sebaliknya, kami bukan setakat menghidupkannya balik, mengumpulkan hujung-hujung jarinya juga. Hujung-hujung jarinya juga kami mampu. Dan ini juga satu penemuan saintifik menunjukkan bahawa hebatnya ayat Al-Quran, bahawa pengenalan manusia ada pada hujung-hujung jari kan. Kita punya cop jari itu sebagai pengenalan. Tidak ada seorang manusia walaupun kembar pun punya bentuk jari di ibu jari yang sama. Bal yuridul insan yafjura amamah yas'alu ayyana yaumul qiyamah. Kalau kita baca boleh baca sendiri. Cuma itu kembali kepada ataupun merujuk kepada al-insan tadi bila berhadapan dengan hari akhirat, bal insan yas'alu ayyana yaumul qiyamah fa idza bariqal basar. Ini bila dah hari kiamat kan. Wa khasafal qamar wa jumi'asy syamsa wal qamar, bila dah berlaku
bencana berlaku, habis pecah semua bumi, langit, bertembungnya matahari dan bulan. Yaqulul insan yauma idzin ainal mafar. Maka insan tadi menyebut, ainal mafar, mana nak lari ni? Sebelum ni tak percaya. Kalla la wazar ila rabbika yauma idzin mustaqar yunabba'ul insan yauma idzin bima qaddama wa akhar. Hari itu insan tersebut akan digambarkan apa yang telah dilakukan dulu, ataupun apa yang dikemudiankan dan dikedepankan. Balil insanu ala nafsi basirah walau alqa ma'adirah la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bihi. Okey, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bihi. Ini mengikut tafsiran. Kalau kita perhati sini, ada beberapa tafsiran lah. Beberapa tafsiran tentang ni. Sebenarnya bukan tafsiran Ibn Abbas saja. Ada beberapa tafsiran lagi. Ada, kalau kita tengok ada nota Maulana dalam tafsir huraian Sahih Bukhari tu, daripada muka surat 140 150 gitu, kita akan nampak lah perbahasan ni lebih panjang lah. Ada dia bawa beberapa tafsiran, contohnya bima qaddama wa akhar ni, ada juga yang mengaitkan dengan lita'jalabih tadi. Nabi sepatutnya kena tahu, dengar dulu baru baca kemudian, dan banyak lagi lah tafsiran-tafsiran yang lain. Tapi tak apa, kita merujuk kepada satu tafsir, iaitu tafsir Al-Qaffal. Tafsiran Al-Qaffal, iaitu Al-Kabir Muhammad bin Ali bin Ismail Asy-Syafi'i. Dia mentafsirkan la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bi ini berdasarkan siyak dan sibak. Maksudnya dia tak silap lagi daripada penceritaan suratul Qiyamah tersebut. Daripada kumpulan penceritaan suratul Qiyamah itu, dia tidak mengeluarkan cerita la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bi ini kepada cerita Nabi menerima wahyu daripada Jibril. Sebaliknya, dia masih lagi mengekalkan bahawa cerita itu masih ada kaitan dengan al-insan tersebut, tentang manusia yang berhadapan dengan hari akhirat, yang sebelum itu dia tidak percaya. Okey. Jadi menurut siyak dan sibak, dia kata tidak ada benda yang tergantung atau tidak ada sisipan luar yang masuk. Sebaliknya masih cerita yang sama. Itu cerita tentang hari akhirat tersebut, hari kiamat tersebut. Jadi la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Di sini mengikut Al-Qaffal, ini bukan khitab kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam konteks surah tersebut. Dalam konteks surah Al-Qiyamah, mungkin daripada sudut asbabil nuzulnya, ceritanya Ibn Abbas memang cerita tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi dalam konteks cerita suratul Qiyamah, dia bukan tentang ataupun khitabnya kepada Nabi. Sebaliknya, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih, masih lagi kepada manusia tersebut yang berhadapan dengan hari akhirat tersebut. Jadi la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih, itu ditujukan kepada manusia tersebut. Jangan engkau percepatkan lidah engkau untuk membacanya. Lita'jala bihi, untuk membacanya. Jadi baca apa? Kalau dalam tafsiran Ibn Abbas tadi, baca Quran lah. Baca Quran semasa Jibril ajar Nabi percepatkan. Jadi baca Quran. Sini bukan baca Al-Quran, tapi baca kitab amal engkau, wahai manusia tadi. Bagaimana diambil? Diambil daripada ayat itu, Iqra' kitabak kafa bi nafsika al-yawma 'alaika hasiba. Bacalah kitab engkau tersebut. Maksud, jangan engkau percepatkan lidah engkau, jangan engkau nak cepat baca. Apa nak cepat baca? Sebab manusia yang tak percaya tadi, ataupun manusia bila berhadapan, bila dia tengok buku amal dia terkejutlah. Satu benda pun tak. Ma hadzal kitab la yughadiru saghiran wala kabiran illa ahsaha. Manusia terkejut kan? Kitab apa ni? Kecil ke besar dia tak tinggal, dia catat berlaku semua kesalahan. Jadi ada di situ manusia bila dia terkejut, dia rasa malu. Di padang mahsyar yang sangat ramai orang melihat live, dengan amal dia yang buruk, dia rasa malu dan dia rasa gerun dengan dosa tersebut. Apa balasannya? Dia akan cuba nak langkau ataupun nak cepat bacaan dia. Jadi malaikat mengarahkannya, jangan cuba nak percepatkan bacaan engkau. Bacaan mana? Bacaan kitab itu. La taharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Sebab apa? Sebab
ataupun Kafar mengatakan bahawa dalam ayat tersebut ianya berkaitan ataupun khitabnya engkau itu kepada manusia itu. Yunabba'ul insan yauma idzin bima qaddama wa akhar. Yunabba'ul insan diberitahu melalui kitab tersebut. Dan kalau kita tengok bapa dia kata la taharrik. Bapa dia tukarkan khitabnya daripada ghaib kepada mukhatab. Ini biasa. Ini seni iltifat dalam Quran banyak sini. Dan iltifat dalam Quran tu iltifat yang sangat hebat juga. Quran banyak menggunakan kaedah iltifat sebegini. Dan orang boleh terima iltifat sebegini. Duduk tengah-tengah cerita ni kita pun terus macam surat Al-Fatihah lah. Macam surat Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bapa iyyaka, kenapa tukar kepada mukhatab? Sedangkan tadi Alhamdulillah, Maliki Yaumiddin. Kenapa? Kalau kita asalnya dia ghaib. Dhamirnya dhamir ghaib lah. Iyyahu na'budu ataupun na'buduhu wa nasta'inuhu. Tapi na'buduka ataupun ditakdimkan iyyaka na'bud. Sama juga ni. Dia tengah cerita dia insan-insan lepas tu terus iltifatkan khitabnya kepada la tuharrik bihi ya insan. Kan? Itu biasa, diterima dalam bahasa dan malah dianggap tinggi. Iltifat dalam Al-Quran dianggap tinggi sebab iltifat yang digunakan oleh orang Arab sebelum itu tinggi dah juga. Tapi mari iltifat Al-Quran lebih tinggi lagi. Okey. Jadi yunabba'ul insan yawma idzin ma qaddama wa akhar tersebut diberikan melalui itu kitab kamu ni. Lalu apabila bacaan mereka sampai kepada catatan amal buruk mereka akan percepatkan bacaan kerana gerun dan akan balasan dan malu mendedahkannya di khalayak ramai di padang mahsyar. Ketika itulah dikatakan la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Sebab apa? Sebab apa dikata tak payah percepatkanlah. Tak payah engkau nak cuba nak percepat-cepatkan bacaan. Sebab inna alaina jam'ahu wa qur'anah. Sebab itu semua tugas kami. Kami dah kumpul ke belakang dah. Semua siap belakang dah. Semua kami kumpul dan semuanya kami telah mengumpulkan segala-galanya dalam suratan amalmu dan kami pasti akan baca di hadapanmu. Kalau dalam konteks tafsir Ibn Abbas ini ditujukan kepada Nabi SAW, iaitu la taharrik bi lisanaka lita'jal bi inna alaina jam'ahu, ini jam'al Quran. Jadi tak payah rusing lah, Nabi tak perlu nak cepat sebab semuanya telah kami, ini tugas kami. Kamu hanya tak payah rusing, kamu tertinggal ke bacaan kita tinggal apa, kami akan bacakan, kamu hanya baca sahaja. Okey, hak ni dalam ni tak payah cepat-cepat lah. Semua sudah ada dalam ni, kami catat belaka. Ma hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Semua sudah tercatat di dalam tu. Thumma inna alaina bayanah. Qafar mengatakan bahawa kemudian kami akan menjelaskan balasan kepada setiap amalan buruk yang telah kamu lakukan. Jadi cepat-cepat terbawa sebab takut ni. Ini salah-salah, banyak salah dia ni dak dalam ni. Jadi tak payah. Thumma inna alaina bayanah. Kami akan biarkan kami sudah catat, kamu akan bacanya dan kami akan jelaskan lepas tu apakah balasan ataupun ganjaran terhadap amal-amal buruk kamu tadi. Okey. Jadi tafsiran Al-Qaffal ini kita tengok tak serupa dengan tafsiran Ibn Abbas. Sebab Ibn Abbas mengatakan la taharrik bihi lisanaka lita'jal bih, ataupun 4 ayat tersebut daripada 4 ayat 16 hingga 19 merujuk kepada Nabi. Lepas tu balik semula ayat ke-20 kepada al-insan tadi. Tapi dak. Al-Qaffal mengatakan kesemuanya masih lagi berkesinambungan. Ceritanya cerita tentang manusia tadi. Iaitu khitabnya diirtifatkan kepada manusia tadi, dan kitab itu adalah kitab amal, bukannya Al-Quran. Dan nak cepat bacaan tu bukannya cerita Nabi Muhammad, walaupun Nabi Muhammad SAW juga menghadapi peristiwa yang sama dengan asbabun nuzul, dan mungkin ayat tu juga turun pada ketika itu, tapi dalam konteks bacaan kita, konteks surah tersebut ia menceritakan al-insan,
yang berhadapan dengan hari kiamat. Ini menurut Qaffal. Jadi tafsiran mengikut Al-Qaffal tersebut, dia selaras. Dia smooth. Flow dia comel. Dia tak ada tubik mentah masuk balik dah. Dia sudah sekata, seisi, sedaging dengan penceritaan tersebut. Ini adalah tafsiran Al-Qaffal yang mana macam mana dia nampak lagu tu. Dia menampak melalui siyak dan sibak. Dia kaitkan dengan siyak dan sibak. Apa siyak ayat tadi itulah ayat 1 dapat ayat 14 tu. Ayat 1 sampai 14 semua ceritanya tentang kiamat. Dan mana sibak ataupun siyak dia sibak dia daripada ayat 1 sampai ayat 14 sibak dia, dan siyak dia lepas tu ayat 20 dan seterusnya beberapa ayat lain masih cerita yang tentang kiamat. Jadi hak kita kata tadi, maksud yang dipakai dalam tafsiran Qaffal dipanggil al-murad al-awwali, dan dipakai oleh tafsiran Ibn Abbas al-murad al-thanawi. Dan persoalannya, adakah salah Ibn Abbas? Tak salah. Itu merujuk kepada mungkin betul apa kita panggil peristiwa tersebut ataupun turunnya wahyu tersebut, turunnya ayat tersebut, asbabun nuzulnya tentang cerita Nabi SAW. Tapi dalam bentuk, bila nak masuk ke dalam ayat tu, dia ada makna yang lain yang dituju. Jadi comel kan tu, ada dua makna. Tapi kalau kita tak tahu, kita rasa tergantung lah. Kita rasa, mana cerita macam orang masukkan sesuatu, tak kena tak tak ngam. Kan kadang-kadang kita nampak, kita bila katalah orang tu dia pakai pakai baju Melayu, pakai sampai pakai cap, kita rasa macam tak kena tak masuk. Ataupun dia pakai suit Melayu, dia warna biru, pakai sneakers warna kuning, adalah kita rasa. Jadi kita baca ni macam tak masuk. Macam kenapa cerita ni tiba-tiba masuk? Kita boleh selesaikan melalui usul ni. Penting dah usul ni. Okey. Ini satu contoh. Contoh yang kedua dalam surah As-Sad. Surah As-Sad Hal ataka naba'ul khasm istasawwarul mihrab iz dakhalu ala Daud fafazi'a minhum qalu la takhaf khasmani bagha ba'duna ala ba'din fahkum bainana bil haqq wa la tashtut wahdina ila sawa'is sirat. Inna hadha akhi lahu 99 na'jah wa li na'jatun wahidah faqala aqfilniha wa 'azzani fil khitab qala laqad zalamaka bisu'ali na'jatak ila ni'ajih wa inna kathiran minal khulata la yabghi ba'duhum 'ala ba'din illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa qalilum ma hum wa dhanna Daud annama fatannahu fastaghfara rabbahu wa kharra raki'an wa anab faghafarna lahu dhalik wa inna lahu 'indana lazulfa wa husnu ma'ab. Hak ni juga ada tafsiran dia. Kalau tafsiran Ibn Abbas merujuk kepada asbabun nuzul, tafsiran hak ni merujuk kepada Israiliyat. Apa cerita ni? Ceritanya wal atakan namul khasm. Adakah sampai kepada engkau Muhammad cerita tentang dua orang yang berselisih? Tak. Istasawwar mihrab, ketika semua mereka panjat pagar, ataupun tafsirannya boleh tengok dalam nota kita ni. Muka surat 12 Muka surat 12 ayatnya. Dan sudah sampaikah kepada kamu berita dua orang yang berselisihan ketika mereka memanjat tembok tempat ibadat, iaitu ketika mereka masuk kepada Nabi Daud, lalu dia terkejut melihat mereka berkata kepadanya, janganlah takut, kami dua orang yang berselisihan. Salah seorang dari kami telah berlaku zalim kepada yang lain. Oleh itu hukumlah di antara kami dengan adil dan janganlah melampaui batas keadilan, serta pimpinlah kami ke jalan yang lurus. Sebenarnya orang itu ialah saudara seagamaku. Dia mempunyai 99 ekor kambing betina dan aku mempunyai seekor sahaja. Dalam pada itu dia mendesakku dengan berkata, serahkanlah yang seekor itu kepadaku, dan dia telah mengalahkan aku dalam berundingkan perkara itu. Okey, itu ayat 23. Masuk ayat 24. Qala laqad zalamaka bisu'ali na'jataka ila ni'aji. Daud berkata,
Sesungguhnya dia telah berlaku zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu sebagai tambahan kepada kambing-kambingnya. Dan sesungguhnya kebanyakan orang-orang yang bergaul dan berhubungan dalam berbagai-bagai lapangan hidup, setengahnya berlaku zalim kepada setengah yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Sedang mereka amatlah sedikit. Dan Nabi Daud setelah berfikir sejurus, mengetahui bahawa sebenarnya kami telah mengujinya dengan peristiwa itu. Lalu ia memohon ampun kepada Tuhannya sambil merebahkan dirinya sujud, serta ia rujuk kembali bertaubat. Maka kami ampunkan kesalahannya, dan sungguhnya ia mempunyai kedudukan yang dekat di sisi kami, serta kembali dengan yang sebaik-baiknya pada hari akhlak. Baik, secara ringkasnya kita tengok bahawa cerita ni cerita tentang ada dua orang yang panjat pagar untuk berjumpa dengan Nabi Daud. Nabi Daud untuk diadili permasalahan mereka berdua. Ada kes yang harus Nabi Daud selesaikan. Apa kes dia? Ada seorang itu ada 99 ekor kambing, ada seekor lagi kambing. Nabi Daud pun telah membuat keputusan. Tapi Nabi Daud tersedar bahawa ada tak kena dalam keputusannya, dan dia bertaubat dan Allah menerima taubat. Okey. Secara ringkasnya itu makna dia, makna dia. Dan dia mengakui kesalahannya, beristighfar, bertaubat, dan kami terima taubat. Jadi apa kesalahan Nabi Allah Daud ini? Kalau kita tengok ayatnya, wa dhanna Daud annama fatannahu fastaghfara rabbahu. Dan Nabi Daud tersedar bahawa kami sedang mengujinya, ataupun kami telah mengujinya. Fastaghfara rabbahu, maka dia beristighfar kepada Tuhannya, wa kharra raki'an wa anab, lalu dia turun bersujud dan dia bertaubatlah. Faghfarna lahu dzalik, maka kami ampunkan dia. Wa inna lahu tak apalah. Jadi Nabi Daud dia tahu dia diuji oleh Allah, dan dia sujud bertaubat. Kami menerima taubatnya. Okey, apa kesalahan Nabi Daud alaihissalam? Apa kesalahan Nabi Daud alaihissalam? Ada banyak jawapan dalam memecahkan persoalan apakah kesalahan Nabi Daud, bersama kesalahan dia apa. Banyak jawapan. Jadi di sini dipilih ada 3 jawapan lah. Ada 3 jawapan untuk merungkai permasalahan tersebut. Ada yang menjawab mengatakan bahawa Nabi Daud telah melakukan kesalahan yang besar dengan membunuh seorang pahlawan setia pada dia bernama Uria dengan sengaja menghantarnya ke medan perang supaya dia terbunuh untuk mengawini isteri Uria tersebut bernama Bathsheba. Dan cerita ni ambil daripada Israiliyat lah. Yang kedua, kesalahan Nabi Daud ialah beliau memenangkan pihak yang memiliki seekor anak kambing tanpa mendengar terlebih dahulu keterangan pihak yang memiliki 99 ekor kambing. Jadi mari sini dia kata inna hadha akhi lahu tis'un wa tis'un. Inna hadha akhi lahu tis'un wa tis'un. Ni saudara saya ni dia ada 99 ekor. Nak ambil lagi untuk saya seekor. Nabi Daud terus memenangkan yang ada seekor. Lepas tu baru dia terfikir bahawa dia tergopoh dalam apa panggil ni, dalam hukuman dia. Lalu itu dosa dia dan dia rasa salah, beristighfar. Ada pula yang mengatakan orang-orang manjat di istana Nabi sebenarnya bermaksud membunuh. Ada juga sebab orang yang panjat tersebut dia nak bunuh Nabi Daud sebenarnya. Tapi apabila tertangkap oleh pengawal, maka dia pun buatlah cerita. Dia buat cerita, kata saya ni ada masalah ni, saya ni ada 99 ekor, saya ada seekor. Itu cerita sebenarnya. Tu dia nak cover. Sebenarnya memang ada misi untuk membunuh Nabi Daud. Nabi Daud tahu. Dan Nabi Daud dia nak hukum lah. Dia nak hukum dengan hukuman yang berat. Tetapi dia tersedar bahawa ini adalah ujian Allah SWT padanya, maka dia pun dia rasa salah tentang niat dia nak membunuh, maka dia bertaubatlah pada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ini antara 3 cerita. Ada 3 cerita. Jadi hak mana sah ni? Kesalahan mana yang Nabi Daud? Kalau tengok cerita yang pertama tadi, ceritanya kalau tengok dalam ada beberapa versi lah. Ada beberapa versi. Contohnya cerita dia kalau tengok dalam cerita Israiliyat,
bahawa Nabi Daud, tapi cerita ini sangat-sangat menjatuhkan maruah Nabi Daud. Tapi cerita ini ada dalam tafsir, alam tafsir. Dan cerita itu tidak layak untuk seorang Nabi. Sepatutnya kita termakan dengan cerita ini memasukkan dalam tafsir-tafsir kita. Sebab ini adalah cerita unsur tabarra', unsur untuk menolak, berlepas diri dengan Nabi. Sebab memang orang Bani Israel lagu tu. Orang Bani Israel ini bukan setakat tu bunuh Nabi, mereka membunuh. Dalam Quran berapa tempat mereka telah membunuh para anbiya. Mereka telah menjatuh, menghina, macam-macam dilakukan pada para anbiya. Termasuklah tak terlepas Nabi Daud. Dan memang sekarang ni kalau mereka tidak menerima Nabi Daud sebagai nabi. Mereka lebih kepada menganggap Daud adalah raja, King David. Mereka lebih kepada Daud ini adalah raja, King David. Dan raja, seperti Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman, King Solomon, dia lebih kepada raja. Dan raja yang pada zaman itu banyak dengan permasalahan-permasalahan ni, masalah akhlak raja ni. Contohnya kita kata dalam cerita ni, ada satu lagi anda terbaca dalam itu, maksudnya ini daripada sumber Kristian jugalah, sumber Kristian, ataupun capurlah sebenarnya hak ni pun ambil juga daripada ni, bahawa sebenarnya dua orang tersebut adalah malaikat. Adalah malaikat dan Allah nak uji melalui dua orang malaikat ni. Kenapa dia nak uji? Ceritanya lagu ni, ceritanya Nabi Daud ni, dia apabila dia baca cerita tentang kelebihan nabi-nabi yang lain, Nabi Ibrahim diuji dengan sembelih anak, Nabi apa lagi, Nabi Ishak, ini semualah ayah dia dulu, Nabi Yaakob, apa semua dipuji dengan Nabi Yaakob sampai hilang anak, kan? Sampai buta mata akhirnya jumpa dengan anak. Jadi dia ni apa ujian dia? Apa ujian dia? Dia tak ada ujian lagi. Jadi semua Nabi yang hebat, malah Nabi pun SAW mengatakan bahawa semakin tinggi kita dengan Allah, semakin hebat kita punya ujian. Jadi Nabi Daud ni rasa macam dia tak teruji lagi. Jadi dia nak juga ujian tersebut. Apa ujian hadap dia? Lalu Allah kata tak apalah, kita akan uji. Lalu Allah, ujian dia lagu mana? Satu hari ketika dia beribadat, dalam ceritanya ketika dia bersolat, tiba-tiba datang seekor burung yang sangat comel, berwarna keemasan. Lalu menarik perhatian dia pun cuba tangkap burung masa dia semaya. Burung tu jinuk. Burung tu lari-lari sehingga dia keluar sampai satu tempat di istana apa ni kita kata di atas istana dia tu, di beranda lah ke apa, dia tengok di bawah ada seorang perempuan yang sedang mandi. Perempuan yang sangat cantik. Dalam cerita tu mandi bogel lah. Lalu apabila perempuan tu berpaling dan dia menghuraikan rambut comel, Nabi Sulaiman sangat tertarik dengan dia. Yang mana ketika itu Nabi Sulaiman sudah ada Nabi Daud sudah ada 99 orang isteri. Oleh kerana dia rasa tertarik dengan perempuan ni, dia suruh orang dia risik siapa bahawa ini adalah isteri kepada pahlawan dia yang bernama Uria. Jadi dia nak juga kepada perempuan ni, dia hantar Uria ini ke medan peperangan, biar dia mati ke tempat-tempat yang sangat bahaya. Dalam cerita riwayat ada sampai 3 kali baru mati. Serupa kok dalam cerita kita apa? Sultan Mahmud maut dijulang ke? Sultan Mahmud mati dijulang ke? Kenapa tak ingat cerita tu? Bahawa ada ke seorang pahlawan yang dihantar untuk perang dan mati, tapi tak mati, kawan itu balik-balik dan kawan itu bunuh. Ketika dia tengah lepas ambil semaya kan? Ambil semaya, orang itu nak julang, lepas ambil semaya nak pergi, kawan itu mari bunuh. Cerita siapa ni? Nordin Ahmad tu. Lebih kurang lagu tu lah. Maknanya dia telah buat satu komplot dengan pegawai-pegawai dia, hantar kawan ni biar kawan ni mati sebab dia nak nikah kawan itu. Jadi dia boleh nikah dengan ni. Itu bukan akhlak Nabi. Tak apalah, itu cerita daripada jadi akhirnya matilah suami dia pun nikah. Jadi ujian dia lagu mana? Allah telah hantar 2 orang tadi. Sebenarnya malaikat mari bila Nabi Daud tanya apa kes ni? Apa kes? Dia pun kata, ni kawan saya ni dia ada 99 ekor kambing. Saya ada seekor je kambing.
Nabi Daud katakan dah. Nabi Daud telah memenangkan yang saya ada seekor. Daud telah memenangkan yang seekor. Dan di situ ujian sebenar. Wa dhanna Daud annama fatannahu berkaitan dengan 99 tadi. Bahawa dia yang ada 99 ataupun pahlawan yang ada seorang ditolak haknya dengan dia ambil 99 orang isteri, sudah ambil seorang lagi isteri. Jadi itu adalah satu keputusan yang tidak adil. Jadi di situ dia tersedar ini satu ujian. Lepas tu dia pun bertobat. Dia bertobat dan dia menangis. Dia cerita panjang lah, dia 40 tahun katanya. Okey, itu ceritanya. Baik. Jadi cerita ini kalau kita tengok tak sesuai dengan seorang Nabi. Macam mana seorang Nabi boleh buat komplot lagu tu, dan dia berzina tu sebenarnya. Kalau cerita tu dia memang dia berzina. Dan katanya Sulaiman tu anak Bathsheba ni lah. Jadi Nabi Sulaiman juga adalah anak kira anak zina. Okay. Jadi cerita-cerita Israeliat yang membawa Nabi ini disisip masuk ke dalam cerita dan kita ambil. Kita ambil tu satu benda yang mengecewakan lah juga kan. Jadi itu cerita sebenar. Cerita sebenar yang dicerita dalam Israeliat dan masuk ke dalam tafsiran-tafsiran kita. Malangnya masuk ke dalam tafsiran kita. Okey, itu yang pertama. Yang kedua kata, yang kedua ni agak ringan sikit lah. Dia berkaitan dengan kesalahan Nabi Daud dalam memberi ni, dan Nabi Daud pun beristighfar. Dan istighfar Nabi Daud SAW tu adakah dosa yang sangat besar? Mungkin dosa. Seorang Nabi kadang-kadang benda yang tidak dosa pun, benda yang tidak besar pun dianggap besar. Kan? Nabi SAW pun beristighfar. Iza ja'a nasrul wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Kan? Dan beristighfarlah kamu. Jadi istighfarlah kamu. Adakah Nabi buat dosa? Nabi tak buat dosa pun. Jadi Nabi Daud ni bukan benda besar pun. Kan? Dia semua rasa salah. Tergopuslah memberi ni. Dia mau istighfar. Ini pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga pun lebih kurang itu jugalah. Okey, jadi Honi ni pendapat-pendapat gini dalam mentafsirkan dosa Nabi Daud, kesalahan Nabi Daud. Cuma hak pertama tu sangat teruklah. Yang menuduh Nabi Daud berzina, bukan setakat berzina, dia membunuh. Dia ambil isteri orang. Kan? Jadi apakah sebenarnya maksud kalau kita tengok melalui siyak dan sibak? Maulana Hifzur Rahman Saif Harbi di dalam Qasas Al-Qurannya berbeza dengan para mufassir yang lain kerana beliau mengaitkan ayat-ayat tersebut dengan siyak dan sibaknya. Hak ni Allah beri ke dia memandang daripada sudut yang lain. Dia tolak semua cerita-cerita tersebut sebab tak ada kaitan pun. Ni ada kaitan sebab kaitannya masih lagi tentang siyak dan sibak. Maknanya kita kadang-kadang jumpa sesuatu cerita, kaji dulu, tengok dulu siyak dan sibak. Takut ada cerita yang lain. Sebenarnya memang ada pun. Sebenarnya ada cerita yang boleh kita kaitkan dengan sempurna. Jalinannya sangat cantik, tidak terputus jalinannya. Jadi Maulana ni dia tengok, dia kata dah. Bukan cerita tentang yang disebutlah oleh para mufassir yang lain. Dia masih lagi dalam penceritaan yang sama. Okey. Jadi apa cerita dia? Berdasarkan sebuah riwayat. Ini berdasarkan riwayat yang sahih jugalah. Bahawa Nabi Daud dia membahagikan hari-hari kehidupannya kepada beberapa bahagian. Dia ada 4 bahagian dia bahagikan. Iaitu hari yang khusus untuk ibadat pada Allah SWT. Yang kedua, hari yang untuk menyelesaikan kes-kes yang dikemukakan kepada beliau. Yang ketiga, hari yang khusus untuk memenuhi keperluan peribadi dan keluarganya. Hari keempat, hari dia memimpin Bani Israel. Jadi putus ini. Okey, dan Nabi Daud dia telah buat jadual kehidupan dia. Ada hari yang dia menerima kes ataupun dia boleh menerima persoalan apa-apa saja hajat yang orang nak bertemu dengan dia, marilah sekian hari. Kata dalam seminggu dia bagi-bagikan dia. Ada hari yang dia khusus untuk ibadat saja. Jangan kacau pada masa tu. Itu hari ibadat.
orang tak boleh jumpa pada masa tu. Ada hari yang khusus untuk keluarga. Dia ramai keluarga kan? Dengan kata 99 hari dia selesaikan permasalahan keluarga. Dan ada hari yang diguna untuk keluar. Untuk keluar ke medan lah untuk memimpin masyarakatnya. Jadi pembahagian itu sebenarnya tidak relevan untuk seorang Nabi. Khususnya bila dia membahagikan khusus untuk hari pribadi dia. Hari pribadinya. Jadi sebab itulah ada kes yang orang tak boleh tunggu. Orang tak boleh tunggu ke hari yang dia buka office dia. Jadi kes orang nak jumpa juga sehingga melepasi kawalan dan lompat ataupun memanjat tembok. Memanjat tembok. Baik. Jadi sepatutnya sebagai seorang khalifah, sebab dia raja, dia kena dia kena pembahagian tersebut janganlah ada khusus untuk dia. Dia kena banyakkan masa, banyak pembahagian itu untuk rakyat lah maksudnya. Jadi Allah SWT nak uji dia dengan menghantar dua orang ni untuk mengingatkan bahawa pembahagian itu tak betul. Okey. Kerana pada hari-hari yang lain juga tentunya Nabi Daud ada beribadah, mengkhususkan satu hari ibadat semata-mata di mana langsung tidak dapat dihubungi oleh seorang dalam keadaan bagaimana sekalipun. Adalah sesuatu yang tidak sesuai dengan kedudukan Nabi lah. Okey. Sebab itulah Allah berfirman, ya Daud inna ja'alnaka khalifatan fil ard fahkum bainan nas bil haqq wa la tattabi'il hawa fayudilluka an sabilillah innal ladhina yudillu an sabilillah lahum adzabun syadidun bima nasu yaumul hisab. Ini Allah tegur dia. Kalau kita perhati ayat yang ke-20 ni, tengok siap sibak dia. Ya Daud inna ja'alnaka khalifatan fil ard. Wahai Daud, kami jadikan kau sebagai raja, sebagai khalifah. Fahkum bainan nas bil haq, maka berhukumlah dengan benar di antara manusia. Wala tattabi'il hawa, dan janganlah engkau mengikut hawa. Fayudilluka an sabilillah, lalu ia akan buatkan engkau tersesat pada jalan Allah. Baik. Jadi sebagai seorang khalifah, beliau seharusnya mengutamakan masyarakat daripada kepentingan dan kesukaan pribadi sendiri. Beliau sepatutnya lebih banyak beri masa untuk membimbing dan menyelesaikan masalah rakyat jelata. Akibat daripada pembahagian hari-hari tersebut itulah berlaku apa yang berlaku. Ia diceritakan oleh Allah SWT dalam surah As-Sad bermula daripada ayat 21 hingga 25. Peristiwa yang tersebut di dalam ayat 21 hingga 25 merupakan sindiran dan teguran Allah secara tidak langsung kepada Nabi Daud. Namun Daud dapat menangkapnya kerana beliau seorang yang bijaksana. Beliau beristighfar, bersujud dan bertaubat pada Allah SWT di atas ketelanjurannya. Maka taubatnya diterima. Jadi mengikut satu tafsiran yang lain yang melihat pada siyak dan sibak, ianya tidak ada kaitan dengan apa-apa kesalahan yang lain yang disebut yang menjatuhkan maruah dia. Ianya adalah kesalahan pembahagian dia tu. Sebab teguran Allah berkaitan dengan jawab tugas atau jawatan dia. Bila ayat sebelum tu, ayat 215 tu tentang orang nak mari, nak berhukum dengan dia, maka lepas tu ayat Allah tegur, wahai Daud, berhukumlah kamu dengan penuh adil. Maksudnya engkau adalah khalifah. Jadi teguran itu berkaitan dengan tugas dia, bukan berkaitan dengan cerita-cerita tadi. Cerita dia dosa sangat besar tadi, kalau kira dosa yang sangat besar tadi sehingga terbunuhnya seorang orang yang tak bersalah dan merampas orang, berzina lagi ke apa, itu dosa yang sangat besar yang tak layak bagi seorang Nabi memikul dosa ni. Jadi kesalahan sini tidaklah sebesar tu. Kesalahan ataupun teguran terhadap kesalahan tersebut ialah berkaitan dengan pelaksanaan tugas dia tu. Dan mengikut riwayat yang hadis yang sahih, memang Nabi Daud telah membahagikan waktu dia lagu tu. Ada hari dia ni, ada hari yang dia tak ni, tugas dia tersebut. Dan peristiwa itu berlaku, orang nak berhukum dengan siapa meloncat pagar. Ada istasawwarul mihrab, maksudnya tak boleh nak jumpa dengan dia lah. Istasawwarul mihrab tersebut situ, bila mereka terpaksa lompat tembok, maksudnya tak boleh, ada waktu yang dia tidak benarkan. Allah tegur dia berkaitan dengan
penghukuman. Maksudnya berilah masa yang lebih untuk menghukum ataupun untuk menyelesaikan permasalahan rakyat tanpa memberikan masa khusus untuk kamu, sama ada ibadah kau ataupun hari hari keluarga kau, tak boleh. Jadi ini tafsiran ini Maulana Hifzur Rahman ini dia merujuk kepada siyak dan sibak ayat. Tak lagi daripada siyak sibak ayat. Maksudnya cerita tu tak lagi daripada tu. Teguran Allah terhadap cerita tersebut. Bukan kita nak kaitkan dengan peristiwa yang lain. No. Peristiwa yang dikaitkan tersebut melalui riwayat yang Israiliyat adalah cerita-cerita yang sangat tak sesuai untuk kita libatkan seorang Nabi, sallallahu alaihi wasallam ataupun alaihi wasallam. Baik. Perhatikan siaknya, dan siak ayat 26 surah tersebut. Wa syadadna mulkahu wa atainahul hikmah wa faslal khitab. Dan kami perkukuhkan mulkahu, kami perkukuhkan kerajaannya, dan kami berikan hikmah dan kebijaksanaan dalam menyelesaikan permasalahan. Ini cerita tentang masalah dia berhukum ataupun masalah dia menghukum, menyelesaikan masalah. Tak, khasman bagha ba'duna 'ala ba'd itu adalah permasalahan orang, perselisihan. Jadi kami telah kuatkan dan kami beri kebijaksanaan dalam menyelesaikan permasalahan orang balah, orang berselisih pendapat. Jadi teguran itu berkaitan dengan teguran tugas dia dalam menyelesaikan permasalahan rakyat sebagai khalifah. Bukan dengan cerita-cerita yang tadilah, cerita-cerita tadi. Jadi itulah lebih kurang dua contoh. Dia ada selagi yang perlu juga kita tengok. Itu kita akan bahas esok atau apa. Itu juga akan membuat hak tu pun tidak kurang besarnya juga. Ini melibatkan kalau hak ni melibatkan menghina seorang Nabi, tapi contoh ketiga melibatkan benda besar lagi iaitu tentang satu aliran yang sesat yang berpegang dengan ayat yang tak faham siap dan sibak. Jadi setakat itulah untuk hari ini. Wallahu a'lam. Akhir da'wana